We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad. Muka surat 531. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi qaswatal qalb faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in sarraka an yalina qalbuk famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Yang bermaksud, ada satu orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh kerana hatinya keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika engkau ingin lunak hatimu, maka usapkanlah kepala anak yatim dan beri makan kepadanya. Ini cerita yang popular, yang kita sering dengar. Satu orang lelaki dia mari jumpa Nabi. Dia mengadulah hati dia keras. Satu benda yang comel dan molek di sini ialah lelaki ni dia tahu hati dia keras, dia mari mengadu dan tanya orang. Orang yang dia tanya tu pula ialah pakar psikologi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, dia kata hati aku ni keras, lagu mana nak melunakkan dan juga nak lembutkan dia? Jadi Nabi kata, kalau boleh, kalau betul kamu ingin melembutkan, yalina qalb, untuk nak apa ni, yalina qalbak, untuk melunakkan hati kamu, maka dia kata sapulah, usaplah kepala anak yatim dan bagi makan ke dia. Maknanya di sini satu benda yang Nabi ajar kepada kita kalau nak lunakkan hati ialah kita selalu jumpa anak yatim. Jumpa tu ialah kalau kita ada tahu jiran tetangga kita ke yang ada anak yatim, ataupun kita pergi melawat ke rumah anak yatim, kita pergi buat lawatan dan kita usapkan kepala dia dan bagi makan pada dia. Mungkin di sini yang saya rasa lebih baiknya ialah kita cuba tengok jiran tetangga kita, saudara mara kita yang ada anak yatim, kita cubalah maknanya jaga dia. Baik, apa pentingnya hati lembut sampai lelaki ni tanya Nabi, minta petua lagu mana nak melembutkan hati. Hati lembut ni tuan-tuan, dia beginilah, dia kalau hati dah lembut, mudah kira aman dalam dunia. Kalau hati isteri lembut, suami cakap sepatah dua, padan dah. Cukup dengan hati je, sepatah dua. Kadang-kadang suami berdahem sikit, dah faham dah. Tapi hati, kalau isteri tu hati dia keras, maka cakaplah beletir macam mana sekalipun tak makan saman. Bila tak makan saman, huru-hara hati suami. Begitu juga hati suami. Kalau hati dia keras, maka dia bertindak kasar kepada isteri dia. Dia tidak jaga perasaan isteri dia. Bila tidak jaga perasaan isteri dia, akan berlaku pemberontakan jiwa dalam jiwa bini dia ataupun isteri dia. Jadi kenapa hatinya keras? Sebab ialah kerana dia sendiri tidak berfikir macam mana nak melembutkan hati dia. Mudah cerita lembut ni, lembut hati ni tuan-tuan, ialah kita boleh tengok, dia digambarkan juga di dalam kitab hadis. Digambarkan
manusia ni macam tanah yang bila kita air hujan tu jatuh, dia menyerap. Bila menyerap, tumbuhan pun mudah tumbuh. Ada air hujan yang jatuh, air bertakung, dia tak serap, ya. Jadi hak molek sekali, bila jatuh air hujan, dia menyerap dan dia menyuburkan tanah. Itu hak molek sekali. Dan hasil daripada itu boleh kita gunakan untuk bercucuk tanam, menghasilkan benda lain pula, ya, bermanfaat untuk orang lain, ya. Begitu juga dengan hati. Sekali dia terdengar perkataan yang baik, kan, maka dia punya hati lembut, dia boleh terima dan dia cuba amalkan terus, ya. Jadi itu kepentingan hati yang baik lah, ya. Mudah menerima hidayah, mudah menerima benda baik, mudah menerima benda yang bersifat petunjuk, panduan hidup, ya. Itu yang kita nak kepada hati yang baik ataupun hati yang lembut. Dan kadang-kadang bukan setakat maknanya sesama kita, kadang-kadang sesama majikan dengan pekerja, ya. Majikan ni puas beletih cakap benda ni tak kena, tak patut awak buat, tapi ada pekerja, dia tahu dia pekerja, tetapi bila cakap tu dia tak boleh nak ikut, tak boleh nak ikut panduan arahan daripada majikan dia, dan dia tahu risiko dia, kemungkinan gaji susah naik ataupun dipecat. Tapi inilah cerita hati keras, dia tak boleh nak terima. Kadang-kadang memang jelas dia pun tahu dia salah, tapi dia masih lagi melakukan kesalahan yang sama. Pasal apa? Hati keras, ya. Begitu juga kadang-kadang pandangan orang yang hati lembut ni, dia dengar pandangan kawan dia ke, kadang-kadang daripada ayah. Apalah gunanya ayah nak dengar pandangan anak? Tapi ayah yang hati dia lembut, dia boleh dengar. Kok ada kebaikan, betul terima, tak betul tak apa. Ini kepentingan hati lembut. Sebab itu sahabat ini ataupun lelaki ini, dia tanya Nabi, lagu mana nak pelembut hati? Dia kata, Nabi kata jumpa anak yatim, bagi makan ke dia. Abu Lays meriwayatkan dengan sanadnya Muhammad bin Al-Fadil dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, jawabnya, qala hiya tis'un, ada 9. Asyirku billah, syirik pada Allah, wa qatlul mu'minu muta'ammidan, bunuh orang mukmin dengan sengaja. Ini dosa besar, bunuh orang baik-baik dengan sengaja. Ini biasanya pemerintah yang zalim lah, yang nak mempertahankan kuasa dia, dia bunuh, macam berlaku di Mesir sekarang, Syria. Wal firar minaz zahfi, lari daripada pertempuran. Wa qazful muhsanah, tuduh berzina pada wanita yang sopan, ya. Tuduh berzina pada orang lelaki ke wanita yang baik, kita tuduh dia berzina, saksi tak ada. Sebab tu dalam Islam ni, awak tuduh, awak kena bawa saksi. Tak bawa saksi, awak pula kena sebat. Sepatutnya awak berzina tu sebat, katakan dia memang berzina betul, ya tak? Berzina betul, memang nampak, tapi saksi tak ada. Awak nak tuduh boleh, tapi awak kena bawa saksi. Kalau awak tuduh tak bawa saksi, awak yang kena sebat. Kawan yang berzina tu, dia dengan Tuhan, ya. Maknanya comel cara Islam ni nak jaga keharmonian masyarakat. Nombor 5, makan harta anak yatim. Nombor 6, makan riba. 7, derhaka kepada kedua ibu bapa. 8, berbuat sihir. 9, menghalalkan barang yang haram. Baik, yang relevan ataupun related sedikit dengan tajuk ni ialah yang nombor 5 tu, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ni, kadang-kala kita berasa benda ni jauh daripada kita, tak berlaku lah maksudnya, tetapi banyak juga yang berlaku tanpa disedari, ya. Umpamanya kadang-kala berlaku dari sudut apa dia, ada kematian, orang panggil saudara mara kita yang sebagai pengurus ini dipanggil pemegang amanah ke apa benda, tidak amanah kita, dan ini banyak berlaku, ya. Jadi benda tu sepatutnya jatuh pada anak yatim, tetapi kita ni jenis orang panggil tamak, maka kita pandailah kita, maknanya pusing sana pusing sini, terlepas bahagian anak yatim tu terlepas, mari kita, ini tak perasan,
Lepas tu saya selalu sebut, antara benda haram yang kita makan tak sedar ialah pembagian harta pusaka. Termasuk tuan-tuan, yang ini kalau boleh cuba elakkan. Yang tak sedar ni, iaitu harta yang telah pun diwakafkan oleh mak ayah kita. Kalau dah ada kata orang, ada saksi cukup apa benda, lepaskanlah. Ini banyak berlaku ni. Mak ayah comel dah buat, okey hak ni aku wakaf. Siap dah, orang dah dirikan dirikan rumah ni yatim dah. Tahfiz dah. Tapi mati ayah ni hitam putih tak kuat. Saksi kuat dah. Dia sedut pergi apa ni orang panggil, pergi ikut liga perundangan ini, memang menanglah si anak pewaris ni. Sebab dia sedut hitam putihnya tak apa kuat. Cuma saksi ni adalah orang tua kata, memang ayah kau dah cakap dah, kan? Dah cakap memang tanah ni untuk wakaf, untuk anak yatim ataupun nak tahfiz. Tapi anak ni nak juga tanah tu, tanah ada value tinggi, bawa mahkamah menang dia. Itu je ya. Jadi hal ni pun haram daripada awal tu kalau kita makan. Siapa yang makan? Kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Sebab dia akan jadi pusaka kepada cicit kita pula ya. Dia akan jadi gitu ya. Jadi hak ni anda rasa kena jaga elok. Satu lagi yang jenis tanah bertindih-tindih ni, beli pakai agreement lawyer pun ada dah, tapi tak pakai, pergi nak bawa mahkamah pun tak pakai juga yang tu kan. Nama tak tukar, jenis tanah 1 ekar, beli kongsi 8 orang, 8 lot lah, pakai main surat-surat biasa ya. Bila mati jenis pemilik tu dia kata ayah tak jual lagi kan. Hak beli pula kata ini surat, pergi mahkamah tak jalan. Jadi kalau dah ada surat tanda tangan kuat, lepaskanlah. Nak main mahkamah ni memanglah, mahkamah ni dia base kepada benda yang hitam putih, yang dikira sah bagi dia. Hakim dia akan jatuhkan hukuman begitu je kan. Dia berasa kuat, okey dia jatuhkan hukuman kan, ataupun diputuskan okey tak apa, ini milik awak. Tapi hakikatnya bukan, orang tu dah beli dah, cuma tak, orang panggil tak boleh nak tukar nama. Tanah syarikat dipanggil kan. Jadi yang jenis macam ni maknanya kita kena hati-hatilah supaya tidak termakan harta anak yatim ataupun harta orang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah. Kori.